Kalau program petang memang 5.30 sampai 6.30. Ya. Okey, jadi seperti biasa juga ya, Assalamualaikum. Ya, serupa ya dengan dalam gambar. Okey, nama saya Jalini binti Alias atau dikenali dengan Mami Jalini. Kalau dari segi kelulusan saya memang banyak lompat-lompat. Kelulusan asas saya adalah Diploma in Architecture. Tapi saya telah menjurus kepada Computer Aided Design, CAD. Banyak guna komputer, jadi saya fikir saya ni banyak guna komputer rosak saya tak tahu apa. Jadi saya pun start belajar pasal komputer. Dan saya dapati bila kerja saya kena buat report lah, saya kena buat proposal lah, apa semua tu. Jadi saya pun ambil Computer Application Technology sebab maknanya saya belajar benda yang saya rasa saya perlu. Macam tu. Dan jadi bila saya belajar banyak IT ni, dia menjuruslah kepada information system. Saya macam bagus juga bidang ni. Dan pada masa tu sebenarnya tak ada intention, tak ada matlamat, belajar sebab nak tahu. Ya. Saya belum lagi bervisi misi pada masa itu, muda lagi kan. Ya. Jadi tapi bila dah habis, dah sampai ke peringkat advanced diploma nak buat Bachelor of Science, bos saya pada masa tu tanya, kenapa saya nak buat BSc, nak pakai ke benda ni? Sebab saya kerja masa tu dalam dalam syarikat yang buat training. Kerja saya masa tu lebih kepada admin, promotion, sales, marketing, advertising, customer relations, macam tu, dan training, event management. Tapi nak ambil Bachelor of Science in Information System. So dia pelik. Dia tanya saya, kenapa nak ambil saya ni? Sebab kita fikir kita dah ambil sertifikat, kita dah ambil diploma, kita dah ambil advanced diploma in Information System. Dah lepas pada tu nak ambil apa lagi? Bachelor, BSc lah, tak ada benda lain. Dia kata tak, you boleh ambil Master in Business Administration sebab kerja tahun kerja you dah memadai. Saya pun tak pernah terfikir pun pasal nak buat MBA. Lepas tu saya pun macam belajar apa? Belajar pasal business lah. Don't you want to have your own business? Saya pun macam yes. Sebab kisahnya masa tu awal-awal sekolah rendah lagi, saya ingat. Pada satu masa lah, arwah ayah saya, kita orang selalu borak ni masa tengah driving dalam kereta. Dia cakap dengan saya, dia kata sebab masa tu kita orang macam okey, yang ni dapat 100, yang ni dapat ni, dapat markah bagus, apa semua macam tu lah. Lepas tu lepas tu nanti besar nak jadi apa. Tengah cerita-cerita pasal ni lah dalam kereta tu. Jadi lepas tu macam mana timbul kata kerja macam bapak lah. Jadi pangkat dia apa semua sebutkan masa tu. Jadi macam ni. Lepas tu bapak saya masa tu dia cakap satu benda. Dia kata kalau bapak belajar tinggi-tinggi, masuk universiti, dapat degree, kerja bagus, gaji besar, memanglah it's impressive. Dia kata sebab bapa anak nelayan, awak bukan anak nelayan. Kata ayah saya. Maka terpengang-penganglah saya dan adik. Sebab dah lepas tu nak jadi apa? Jadi Mami masih ingat lagi perasaan hairan pada masa tu. Okey. Memang
sebab yalah minda budak-budak kan, itu aja yang ada dalam bayangan. So dia kata you must be the one to pay the salary. Oh, dah kena berniaga lah. Lah, kata bapa saya. Dan dekat situlah mula tercetusnya idea awal berkenaan dengan bisnes. Dan dan lepas tu adik saya kata sebut sesuatu yang memang sangat-sangat cepu mas dan akan saya ingat sampai bila-bila. Tapi kalau siapa nak tahu tu dia kena tanya in private. Yang tu dia kena siapa nak tahu yang tu tanya secara peribadi WhatsApp. Mami dah letak nombor WhatsApp kat bawah. Okey, baik. Jadi itu yang saya belajar. Jadi pengalaman kerja macam Mami cakap lah bidang korporat ni sejak 1991, latihan sejak 1996. Sebelum tu grafik berkomputer, terjemahan, penulisan sejak 1995. Sebab itulah antara bidang kepakaran Mami pun bermula dengan komunikasi dan bahasa Inggeris, lepas tu sebagai penyelia dan pengurus dan kita dalam bidang latihan banyak buat program-program kepimpinan, admin dan personal development. Itu antara program-program yang Mami biasa buat lah, dan syarikat-syarikat dia pun banyak lah. Ini sebahagian daripadanya sajalah. Dan tajuk lah jawatan terakhir apa semua tu memang dalam bidang yang pemasaran apa semua secara konvensional. Sebab masa Mami kerja tu online ni tak berapa on sangat lah. Jadi untuk tak keliru daripada 2004 dan seterusnya tu saya memang bisnes sendiri. Mami dah cuba sebelum tu, tapi masa Mami cuba kali pertama untuk berniaga, I discover I know nothing about how to do business. Saya tak tahu macam mana nak set up company, saya tak tahu apa-apa. Nak set up company-nya macam mana, nak buat partnership ke apa ke benda ke, nak nego, nak berbincang pun saya tak tahu. Sebab that particular subject matter tidak pernah saya lihat secara terperinci. Nak niaga tapi tak erti. Jadi bila saya bekerja di syarikat yang training tu, bos saya pada masa tu dia telah berjanji kepada saya dan dia menepati janji dia, iaitu dia menunjukkan saya apa itu sebuah perniagaan, bagaimana membentuk perniagaan, apa yang perlu di dalam sesebuah perniagaan, apa yang itu semua tu adalah perkara-perkara yang dia tunjuk kepada saya. Jadi sampai bila-bila pun saya akan sentiasa ingat dan sentiasa berterima kasih pada dia. Walaupun dah tentulah we have already grown away from each other saya dah buat benda lain, dia dah buat benda lain tapi saya akan sentiasa ingat okey. Dan saya tengah-tengah berniaga tadi ni kan 2004 apa semua tu okey dan kemudian saya mula kurang sihat, mula-mula tak tahu kenapa. Tapi lepas tu bila tahu kenapa, rupanya kanser dan saya kanser 2 round Jadi masa saya kanser tu saya berhentilah daripada bidang training apa semua ni botak macam telur kemo apa semua. Jadi keadaan kesihatan tu berbeza. Jadi saya pun pada masa itu alhamdulillah, kerana daripada awal lagi ibu saya sentiasa memaksa lah, kiranya bukan memaksa lah, tiap-tiap bulan awak dapat dah duit awak, berapa banyak awak simpan kat mana, simpan, cakap ibu saya. Alhamdulillah, syukur oleh kerana dia sentiasa menyuruh saya menyimpan, saya simpan jugalah. Dan saya boleh makan simpanan saya pada masa itu dengan sedikit sebanyak bantuan, bukan sedikit sebanyak, banyak jugalah bantuan daripada sumbangan rakan-rakan apa semua tu, lebih setahun. Lebih setahun saya makan simpanan.
masa tu ialah mula-mula tu tengah kemo apa semua tu kan, memang tak larat. Dan tapi lepas pada tu saya memang ambil masa dan saya duk berfikir saya nak buat apa. Masa kemo tu pun hari okey sikit saya start berfikir lah. Dan pada masa itu juga saya dijemput sepupu saya, Mama Nini, thank you. Yang menunjuk memberitahu saya mengenai peluang ataupun option berniaga secara online yang saya tak tahu apa-apa sebelum ni. Habis-habis saya pakai email, Facebook pun saya tak pandai. Bukan tak pandai lah, saya tak ada Facebook sampailah saya pergi reunion. Lepas tu ada antara kawan-kawan saya ni kan, dia macam impatient lah sebab pakai pula macam it's like kenapa lah kau ni behind the time sangat, but saya pada masa itu saya tak nampak kenapa, why kenapa, dan saya tak tahu apa orang buat kat online ni. Yang saya tahu masa tu ialah saya pergi tengok artikel-artikel, blog-blog, saya baca mengenai saya buat research untuk training saya, itu saya tahu. Tapi benda lain saya tak berapa nampak lah masa tu. Saya lebih memfokus kepada bisnes secara konvensional. Saya tak nampak lagi perniagaan secara online. Jadi bila saya join dengan STG Millionaire Academy, perkara pertama yang saya buat ialah saya ambil package consultant yang bagi saya tiket berulang-ulang kali untuk join training, sebab saya tahu saya tak ada. Mami buat kesimpulan dia macam ni. Okey, dulu Mami bermula macam gini. Jadi bila saya pilih perniagaan ni, saya telah pilih satu perniagaan yang saya rasa saya boleh buat tak kira keadaan kesihatan saya macam mana. Okey, ini rasanya Mami dah cakap banyak kali dan ramai orang dah dengar. Kenapa saya buat keputusan memilih syarikat yang saya pilih ni. Tapi tak begitu tepat juga, okey. Dan kita ceritakan macam nilah, okey. Mula-mula bila kita nak memilih perniagaan, kita kena fikir diri kita. Okey, kita fikir diri kita, apa kita nak? Apa kita nak daripada bisnes ni? Okey. Saya bagi contoh, apa kita nak, maknanya satunya nak pendapatan yang macam mana. Okey, sangat penting. Nak pendapatan berapa? Sebab kita kena pertimbangkan nanti boleh dapat tak daripada bisnes tu pendapatan yang sedemikian. Okey. Jadi Mami memilih yang ni sebab Mami nampak okey, kenapa tu kemudianlah sebab apa saya pilih yang ni tapi maknanya kita fikirkan diri kita nak apa. Macam Mami cakap tadi, Mami nak satu sumber pendapatan yang Mami boleh masih lagi menerima pendapatan kalaupun saya terpaksa terlantar di hospital. Jadi ni masa saya pilih hari tu, ni terlantar di hospital, ni terlantar di hospital, ni baru keluar hospital, dan pendapatan tu ada masuk. Jadi saya buat pilihan dan saya telah pun dapat bukti, dah lihat dan rasa sendiri bahawa keputusan yang saya buat betul. Bukan saja masa tu, tapi masa saya jaga ayah saya, pendapatan saya tetap masuk. Masa banyak tahun, berapa tahun tu saya jaga ayah dan jaga ibu tu, dalam 5 tahun 6 tahun juga, jadi pendapatan saya tetap masuk. Walaupun saya tak begitu aktif dan sebagainya. Okey. Jadi itu saya, Dan yang kedua, diri kita lah. Dan lepas tu kita kena lihat persekitaran. Persekitaran ni dua benda. Okey. Dua benda dalam persekitaran. Iaitu pertama
ya, pasal persekitaran ialah macam mana nak cakap? Okey. Persekitaran ni pertamanya ialah dari segi persekitaran umum lah, maknanya ekonomi dia macam mana, keadaan ekonomi macam mana, bukan pada masa itu saja, tapi macam mana anggaran untuk masa depan, ya. Itu kita kena fikirkan persekitaran. Dan dengan persekitaran yang pertama ini, apa yang berlaku pada yang kedua, iaitu persekitaran dari segi tabiat membeli pelanggan-pelanggan yang kita anggarkan untuk bisnes yang kita nak buat. Macam tu. Ya. Jadi bila kita pertimbangkan perniagaan-perniagaan apa semua ni, itu yang perlu difikirkan. Lagi satu, ya, bila kita fikir pasal bisnes ni, kita fikir pasal diri kita fikir pasal potensi tu, pada masa Mami buat keputusan ni, Mami tak tahu perkataan dia sebenarnya. Tapi baru ni masa Mami masuk program bersama Richworks tu, dia telah gunakan perkataan tu, iaitu scalability. Kalau macam dulu masa Mami jadi freelance trainer, okey, secara konvensional, ya, saya boleh buat training 30 hari sebulan lah maksimum, ya. Dan sebenarnya kalau saya tak boleh buat training 30 hari sebulan sebab saya akan pengsan. Namun ada masanya saya buat training 30 hari sebulan, ya. Ada beberapa bulan yang memang hari-hari ada training. Dan pada masa tu saya saya berpakat dengan sepupu saya. Subhanallah, terima kasih ya Allah bagi saya sepupu-sepupu yang memang banyak menyokong. Ya. Apa sebab saya nak sulung dan saya ada seorang adik lelaki. Jadi sepupu ni sangat penting. Dia adik-beradik tambahan. Okey. Jadi bila Mami buat training tu, jadi dia jaga office, dia jaga account. Sepupu saya ni dia jaga account, dia buat collection apa semua. Dan pada masa yang sama saya kongsi rumah dengan dia. Dan saya hantar satu beg baju, dan saya ambil lagi satu beg baju bersih ya, untuk pergi ke program yang seterusnya. Sampai macam tu. Ya, pernah. Dan ada orang cakap dengan saya, sebab tu lah kerja teruk sangat dulu, jadi lepas tu lah dapat kanser. Wallahualam, ya. Tapi masa tu memang baguslah pendapatannya. Namun begitu, itulah maksimum dia. Okey. Saya tak boleh buat training 60 hari sebulan. Saya tak boleh buat training 60 hari sebulan. Kalau saya nak buat lebih daripada 30 hari training, orang lain lah yang kena buat, bukan saya. Ya, jadi dari segi scalability tu masih ada dah tentunya, tapi bukanlah formatnya saya sendiri yang buat training. Macam tu. Itu cakap pasal scalability, ya. Jadi tengok perniagaan yang anda sedang pertimbangkan tu, dia boleh besar setara mana, dan macam mana cara nak besarkan dia. Ya, sebab kita kalau saya tak nak, Mami bukan nak perniagaan yang bersatu-bersatu je, macam tak nak. I want to build, ya. Sebab saya tahu satu hari nanti, sebab masa tu pun dah sakit. Jadi apa akan berlaku kalau satu hari nanti saya tak boleh kerja? Ya. Saya nak income tu masih masuk. Jadi saya, itu definisi saya lah. Ya, jadi saya nak berniaga yang daripada perniagaan tu saya boleh dapat income, walaupun kalau nanti satu masa mungkin bukan serta-merta, tapi satu masa nanti saya dah tak berada di dalam bisnes tu, saya masih lagi boleh dapat pendapatan daripada bisnes tu. Apa orang panggil? Financial freedom. Ya, tapi saya tak fikir dia dari segi kebebasan. Saya fikir dia dari segi kalau saya sakit, kalau saya berada di hospital, kalau ialah sebab
kita tak tahu masa depan kan. Jadi kalau dalam keadaan macam tu macam mana? Ya. Oh, insurans. Okey. Insurans tu duit dia ada had tau. Kalau duit tu habis, macam mana? Kalau duit tu habis, nyawa saya belum habis. Macam mana? Jadi saya nak satu aliran pendapatan yang tak kunjung putus. Macam tu. Okey? Baik. Ya. Jadi lepas pada tu baru kita fikir produk ke, perkhidmatan ke, apa ke benda ke, ini nak capai. Dan bila kita dah define ya, apa yang kita nak capai, barulah kita boleh pilih. Ya, kita lihat diri kita apa yang kita nak dan kita lihat persekitaran apa yang sedang berlaku, dan antara dua benda ni apa kita pilih. Apa kita nak buat. Setengah orang create apa yang dia nak buat. Yes, boleh. Ya. Sebelum adanya Google, tak ada Google. Betul? Sebelum adanya Amazon, tak ada Amazon. Bukan hutan tu, Amazon tu. Ya. Tak ada. Ya. Somebody created that. Ya. Itu perniagaan yang dicipta. Sebelum ada Facebook, ada benda lain, tapi tak berapa sama lah. Ada benda lain sebelum tu. Ya. Saya pernah lah cuba menggunakan itu semua dulu, bukan untuk berniaga, tapi kerana jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Okey, ya, jadi dekat situ apa namanya, MySpace. Ya. Kalau siapa marah dengan peraturan dekat Facebook sekarang ni, tanyalah orang yang pernah dulu menggunakan MySpace pada masa awal-awal tu. Akhirnya saya keluar. Sebab itulah saya macam tak berapa ni dengan social media pada satu masa dahulu. Okey, baiklah. Okey. Jadi kita lihat persekitaran dan kita lihat diri kita, apa yang kita nak, dan kemudian kita pertimbangkan apa jenis perniagaan yang ada. Jadi pada masa tu saya pilih sebabnya satunya juga saya, iaitu modal. Ya, berapa banyak yang saya boleh invest. Saya nak modal kecil, potensi keuntungan besar. Ya. Dan bila selepas mempertimbangkan segala-galanya, maka saya pilih, saya kata saya kena masuklah bidang yang multi level. Sebab apa? Sebab kat situ potensi pendapatannya besar. Tapi saya kena join dengan syarikat dan grup yang betul. Sebab saya pernah join dalam multi level sebelum tu, banyak kali tak menjadi sebab banyak sebab. Ya, tak menjadi kadang sebab saya rasa compensation plan dia tak memuaskan hati saya. Itu this is my personal punya ni. Saya tak suka kalau macam daripada awal lagi, daripada struktur marketing plan dah ada had. Okay, you boleh earn banyak ni je sebulan. Ada capping, ataupun kata macam okay, you boleh ada 2 kaki je, sistem binary apa semua ni. Saya minta maaf kepada siapa yang sedang menggerakkan sistem binary sekarang, tapi saya tak suka benda-benda macam tu. Saya rasa macam benda tu menyekat kebebasan saya lah. Macam tu. Dan sedikit menghadkan, kata tak apa, boleh buat, okey betul, tak apa, jangan risau, ini saya, bukan orang lain. Okey, alright. Jadi itu yang jadi saya dah tolak dah yang mana yang ada capping, yang mana yang yang mana yang ada setengah sistem tu dia tak ada accumulated, dia kira bulan tu punya, dan jadi you kena bill tiap-tiap bulan. Jadi saya tengah fikir kalau saya jatuh sakit macam mana kan. Jadi saya pun tak nak yang tu, walaupun biasanya pendapatan daripada situ lebih bagus.
Ya, ada sistem kan. Ya, siapa yang menjalankan sistem tu, maknanya kalau dia tak maintain volume dia bulan lepas tu, dia maintain lagi sekali bulan ni, lagi sekali, dan seterusnya, dia akan turun pangkat dia kan. Jadi bila turun pangkat, turun pendapatan. Jadi saya tak nak, saya nak sistem yang kumulatif. Ni semua saya dah fikir dah. Jadi bila saya tengok syarikat, dan biasanya saya percaya daripada dulu, walaupun masa tu belum lagi saya belajar jiwa tebur rezeki. Ya. Sekejap ya, minum air sikit. Okey. Jadi walaupun masa tu saya belum lagi belajar pasal jiwa tebur rezeki apa semua ni, tapi saya tahu kalau saya fikir, dan kalau saya cari, dan kalau saya banyak bercakap pasal tu, bincang pasal tu apa semua tu, sesuatu yang sesuai itu akan muncul. Sebab masa tu saya dah belajar dah law of attraction. Ya. Dan in fact beberapa tahun, dah banyak tahun sebelum tu, saya dah cakap pun dekat saya dah cakap kat TV2 pasal law of attraction. Okey, ya. Aku sebut ni, ada lah siapa pergi cari nanti, subhanallah. Jangan cari. Okey. Okey. Jadi oleh kerana saya dah pilih multi level, sebabnya saya pilih kerana saya tahu dalam multi level ni kita bergerak secara kumpulan. Okey. Tapi kumpulan tu okey, sebelum cakap pasal kumpulan ya. Okey. Dia bermula daripada syarikat juga. Sebab kalau syarikat tu reliable, barulah kita boleh buat semua-semua benda yang lain ni. Kalau tak, nanti kan macam, sebab pada masa saya nak start tu ada dah multi level yang bertahun-tahun okey je dia jalan kan, dah seluruh dunia apa semua, tiba-tiba tutup. Saya pun pelik, risau, kesian dengan dia punya ejen-ejen dia semua. Jadi saya tengok syarikat ni, saya rasa insya-Allah tak macam tu. Stabil tu penting ya. Tahun ni Syam dah berapa 30 berapa tahun lah ya, tapi dah lama lah. Ya. Dan pelan pemasaran dia patuh syariah. Dia tak ada benda yang macam loteri apa semua ni, tak ada. Ya. Sebab saya bila kita cari ni, kita akan tiba-tiba disajikan dengan macam-macam benda. Ada setengahnya memang bagus, ada setengahnya sedikit pelik. Dan ini selalu berlaku pada Mami lah. Ada setengahnya sedikit pelik, tapi kebanyakannya menjadikan kita berfikir. Jadi Mami, pada masa Mami tengah tengok berbagai-bagai bisnes ni apa semua, ada orang approach. Sebab bila Mami nak masuk multi level, siapa-siapa yang dah multi level apa semua, dia nak jumpa ke, saya berminat nak tahulah, sebab saya nak buat comparison. Ya. Jadi sebab tu sekarang ni apa keputusan saya kokoh, sebab saya dah tengok dah bisnes-bisnes lain. Dan saya dah buat pilihan untuk ambil bisnes ni. Bukannya saya main taram aja. No. This is your life. Jangan sekali-kali taram. Okay. Tapi janganlah ambil masa panjang sangat. Macam tu. Okay. Jadi saya nak rezeki saya halal. Okay. Itu yang penting. Jadi saya nak rezeki saya halal, dan saya nak dia punya business plan tu memang menyokong semua orang daripada bawah sampai ke atas, bukan menyokong ke atas saja. Ya. Itu my definition. Maknanya company yang stabil ya, dan saya nak tambah sikit kat sini. Stabil tu bukan stabil aja lepas tu dia buat dirt je kat ejen dia, tak. Stabil yang concern about their stability and the stability of their agents.
Maknanya dia company yang dia fikir pasal masa depan syarikat dia ada rancangan untuk penambahbaikan, dia ada rancangan untuk produk-produk baru, dia sentiasa cari apa yang terkini, apa yang baik, apa yang ni, ya. Semua macam itulah. Okey. Okey, dan produk. Okey, produk berbagai jenis. Okey, itu satu. Sebab saya tak nak terikat dengan satu produk dalam satu syarikat. Sebab saya nak join dalam satu business plan sahaja. Tak apa, kalau nak produk lain masuklah ambil lah daripada company lain. No. This is multi-level. You kumpul point, you dapat income, you bill, kenalah produk tu dalam company tu. Produk company lain buat apa, kan? Okay, so jadi saya nak berbagai jenis produk. Sebab bila kita ada berbagai jenis produk, kita boleh buat upselling dan cross-selling. Kalau tak boleh lah. Kita buat selling aja lah. Jadi strategi pemasaran kita lebih dengan lebih banyak, yang potensi bisnes itu lebih besar apabila dia ada pelbagai produk, dan pelbagai produk itu mencakupi wide range. Maknanya bukan makeup, pelbagai jenis makeup dan kecantikan wanita sahaja. Tak ada untuk lelaki, tak ada, tak. Ada, jadi bila saya tengok ni, semua ada. Wah, minyak enjin pun ada. Baja pun ada. Harian pun ada. Nak mandi, nak shampoo, nak cuci lantai, nak basuh pinggan. Okey. Semua consumer punya produk covered. Okey, bagus. Suplemen dah tentulah ada. Jadi bila mami tengok macam ni, kata okey, bagus. Dan mampu milik. Bukan murah, mampu milik. Dia murah. Kalau murah sangat, kita akan buang kualiti. Mampu milik. Itu penting. Right? Sebab tadi nak rezeki halal kan, saya tak nak meracun customer saya. Right? That is my personal standard lah. Alright. Jadi lepas tu kumpulan. Oleh kerana saya tak pernah buat multi level yang berjaya sebelum ni, cakap betul lah kan. Jadi saya nak kumpulan yang beri banyak sokongan. Saya tak nak kumpulan yang you jual lah. You beli produk, lepas tu takkanlah you nak simpan je, mestilah you nak jual. Saya banyak kali join macam gitu. Tapi dia tidak ada sistem yang sistematik, cakap macam tu lah. Jadi bila saya masuk dalam SCG Millionaire Academy, daripada awal lagi dia dah mula dengan program flagship dia, Jiwa Tebur Rezeki. Dan saya serta-merta faham kenapa yang ni yang utama. Sebab kalau poin-poin yang diajar di dalam Jiwa Tebur Rezeki tu, kalau kita tak amalkan yang tu dulu, kalau benda tu kita tak serap dalam diri kita, you meniaga lah macam mana pun, macam mana bagus sekalipun, tak semestinya boleh jadi. Kalau selalu kita tersumbat, you buatlah macam mana sekalipun, paip tu tersumbat, takkan keluar lah apa-apa. Kan, betul tak? Jadi Jiwa Tebur Rezeki ni, itu yang clearkan. Semua-semua tu. Jadi dia mencakupi semua elemen-elemen yang apabila kita amalkan, dia menjadikan kita lebih mudah berjaya. Cakap macam itulah. Cara macam mana, apa yang diajar, apa semua tu, Jiwa Tebur Rezeki, mami masuk berkali-kali. Dia dulu dia 3 kali, sebelum tu 4 kali, lepas tu 3 kali setahun, 4 kali setahun macam tu kan, pun masih lagi belajar.
Ya, dan sekarang ni pun tiap-tiap minggu masih lagi belajar. Ya, dia bukan calon-calon orang yang boleh nak menyampaikan, ya. Tapi Sifu kita memang orang yang boleh menyampaikan. Ya. Jadi dan bukan boleh dicakap-cakap. Ramai orang yang just cakap-cakap pasal benda-benda ni tapi dia tidak faham. Jadi kalau dia cakap dengan tidak faham, cakap dia boleh silap. Okey. Jadi ini ilmu yang sangat berharga yang kita boleh gunakan bukan saja untuk berniaga. Jadi itu bila masuk, terus masuk yang tu dan saya tahu nilai. Sebab saya trainer. Jadi saya tahu nilai apa yang saya belajar tu dan di situ memang nilai dia memang sangat besar. Orang masuk program keluarga macam ni sekurang-kurangnya 1,000 lebih lah kalau booking 6 bulan sebelum. Macam itulah. Ya. Jadi pengetahuan dia lengkap ya, untuk setiap level dia ada program dia yang tersendiri. Bila kita sampai tahap ni, okey awak masuk program ni, bila sampai tahap ni awak masuk program ni, sistematik. Ada silibus lah kiranya. Ya. Ala-ala silibus gitu. Sebab apa? Sebab pengasas dia pensyarah kan. Jadi memang dah biasa buat silibus lah. Ya. Dan dia ada budaya sokongan yang tinggi. Dia dalam saya tak pernah jumpa satu grup yang tak ada cakap-cakap belakang, tak ada dengki-dengki, semua orang memberi, tak ada yang kedekut-kedekut apa semua ni. Saya tak pernah jumpa. Ini kali pertama saya jumpa. Mungkin ada di luar sana tapi saya belum jumpa. Sangat-sangat rare. Ada satu kumpulan yang besar, yang ribu-riban, ya, yang semuanya saling menyokong. Tak kira bawah siapa atas, tak kira. Ya. Yang semuanya nak memberi, ya. Terutama sekali yang dah lama dalam sistem tu kerana dia dah melalui didikan budaya tu. Ya, kalau yang baru ni mungkin adalah dia belum belum habis belajar lagi kan. Ya. Jadi tapi bila sampai kepada peringkat yang senior, yang CDM apa semua tu, dia dah dididik. Okey, dengan satu falsafah, ya, sokongan, ya. Ya. Sebab itulah Mami sampai sekarang pun masih lagi bersama sebab tak terbandingnya support ni, tak terbandingnya. Okey, jadi bila kita jadi ini adalah perkara-perkara yang Mami fikirkan, ya, dan saya nilai yang menjadikan saya berminat, ya. Dan bila cakap pasal tadi potensi pendapatan daripada bisnes ini tidak terhad. Tidak ada had. Tak ada had. Okey, you nak dapat berapa banyak sekalipun daripada bisnes ni boleh. Sebab dia scalable. Scalable to the max. Macam tu. Ya, dan kita nak bermula ni satu lagi, ya, bila kita kata sistem yang mantap apa semua ni kan, potensi apa semua tu, masa Mami mula-mula masuk dulu, Mami tengok siapa yang dah ke atas tu, dan kita dengar cerita-cerita dia. Apa yang saya dengar, ada yang pernah niaga pasar malam, ada yang kerani, ada yang kerja kilang asalnya, ya. Ada yang cikgu, ada yang engineer, ada yang bidang-bidang profesional lainnya, ya. Ada doktor, ya, dan ada pensyarah, ya. Semua ada. Ada yang, maknanya kesimpulannya macam ni lah, ada yang banyak duit, ada yang tak banyak duit, tapi semuanya boleh berjaya. Kita tengok ke atas tu orang kaya semua ke ataupun macam mana? Ya. Ada yang kerja bank, macam CDM Mami kerja bank asal, ya. Jadi daripada mana macam-macam peringkat dan bermula dengan berapa banyak duit. Pun kena tanya.
Ya, jadi ini semua saya dah check, ya, dan kiranya siapa-siapa pun asal nak tetap boleh, ada cara dia, ya. Ada cara dia. Jadi mami pun macam, sebab mami pun kira duit juga kan, saya dah makan apa simpanan lama kan. Okey. Jadi alright, balik kepada yang ni tadi. Okey, saya dah lama duk cerita pasal bisnes saya je. Okey, mami ada join macam-macam bisnes lain juga. Sekarang ni pun saya ada homestay, tapi jangan tanya dah. Lepas ni saya insya-Allah tak ada dah homestay. Sebab tak boleh, not scalable. Jadi apa, kita akan buat sesuatu yang berbeza sedikit selepas ni, ya. Homestay not scalable lah. Kalau saya ada satu rumahnya, kalau nak scalekan homestay, saya kena cari rumah lain pula lah, dan tambah rumah mana boleh. Lah. Okay. Jadi not a business for me lah. Jadi ramai dah operator homestay yang ada. Jadi I will leave that to all of you lah. Okay. Jadi macam Mami cakap, ya, saya dah pernah masuk bidang itu, ya. Dan apa lagi, saya pernah of course bidang latihan, Mami dah cakap, ya, servis. Saya pernah Mami pernah buka company trading, ya. Ada business partner lah, ya. Dan dia kata, oh tak apa produk pun kita boleh source macam ni semua. Tapi saya tak tahu pasal business itu, ya. Jadi kalau you tak tahu pasal satu business tu, you pada Mami, jangan buat sampai you tahu. Pilih perniagaan, pilih bisnes yang anda tahu. Dan bukan tahu macam, oh saya tahu bisnes ni wujud. No. Segala apa yang diperlukan dalam bisnes tu, bukannya kita kena tahu buat semua. Mana ada orang tahu buat semua. Tapi kita kena tahu selok belok bisnes itu, supaya tak kena otak, dan supaya kita tak terlampau bergantung kepada orang lain, ya. Supaya kita di dalam perniagaan kita boleh berdiri, ya, dengan pengetahuan. Kita boleh menyumbang. Kalau kita tak tahu apa-apa, kita sumbang apa? Ya. Jadi itu penting, sangat penting, ya. Bahawa kita kena tahu bidang, ya, bisnes yang kita masuk. Kalau kita tak tahu, pilihlah bisnes yang you tahu. Dan saya tak tahu apa-apa. No, you tahu something. You dah hidup berapa tahun dah. Okay. Dan kalau tak tahu, jadikan tahu. Masa Mami mula-mula dulu, Mami tak tahu juga. Macam mana nak jadi tahu? Cubalah. Janganlah cuba dengan loan yang besar. Jangan, kalau tak tahu sungguh kan, mula macam saya mulalah. Mula jadi dropship ke, mula dengan multi level yang apa, entry dia rendah, ya. Mula macam tu, dan mula dan buat. Okey. Jangan, tak ada orang ajar saya, tak ada orang ajar. No, go and find out. Try it out. Dengar apa yang orang cakap, apa semua tu internalize, ya. Sebab Mami pernah masuk dulu style konvensional, buat multi level. Kalau sampai sekarang ni, kalau saya sekarang ni disuruh buat multi level secara konvensional, saya lari 1000 batu, saya takkan buat dia. Sebab saya tak larat. Ya. Secara konvensional, multi level tidak menepati kriteria saya tadi, yang kalau saya terlantar sakit, bisnes ni masih boleh jalan. Tak. Sebab apa? Sebab sekarang ni kan, bisnes saya dalam ni, ya, dalam hospital boleh bawa ni. Ya, boleh bawa ni. Kalau saya terlantar atas katil dekat rumah pun boleh bawa ni. Handphone ni boleh bawa. Jadi selagi saya boleh pegang handphone, sekali handphone saya ada data, ya, dan selagi jari saya boleh menekan
Dan ada satu masa lepas operation dekat masa hospital, betul-betul lepas operation, sebab saya pakai tablet masa tu besar kan, berat saya tak boleh nak angkat, jadi saya suruh suami saya typekan. Tapi masih lagi boleh buat. Jadi itulah jadi dan sangat penting cakap bisnes yang ada potensi, bisnes yang kita tahu, bisnes yang boleh memberi kita pendapatan mengikut kehendak kita. Okay, fine. Mestilah bisnes yang kita suka. Sebab kita nak buat hari-hari dan ada masanya dia akan siang malam. Jadi kita kena suka. We must love it. Not like it. Love it. Kalau tak suka, kalau you rasa awal-awal lagi sebelum buat dah tak suka. Okay, suka ni ada dua bendanya. Ada setengah orang dia tak suka benda-benda yang perlu untuk berniaga. Contoh, dia tak suka jumpa orang. Macam saya tak suka jumpa orang. Tak boleh lah. You kena juga jumpa orang. Kena jadikan itu sesuatu yang kita suka. Kerana itu adalah keperluan. Saya tak suka buat benda yang sama berulang-ulang, saya boring. Tapi bila kita berniaga online ada banyak benda yang kita kena buat berulang-ulang benda yang sama. Dan of course bila kita bina team, kita kena cakap berulang-ulang benda yang sama. Kita kena coach kan, kita kena ajar benda yang sama kat ramai orang kan. Okay, so kena nak buat benda tu. Tapi Mami cheating sikit lah. Okay. Saya tak suka buat berulang-ulang. Saya tak suka cakap berulang-ulang benda yang sama kan. Jadi Mami pun buat video. Memudahkan semua orang. Iaitu siapa yang nak belajar, okay, tak perlunya kena set masa untuk sama dengan Mami baru boleh belajar. Masa bila nak belajar, you klik je video-video ni. Belajar. Ada apa-apa soalan, tanya. Kalau rasa macam kalau misal kata soalan tu ialah Mami sebut perkataan ni saya tak faham lah bahagian ni, okey, tak apa, Mami boleh terangkan dekat dalam komen ataupun melalui WhatsApp ke apa ke, no problem. Ataupun kalau misal kata benda tu okey, saya try setting ni tak dapat lah Mami, kenapa okey, yang tu mungkin kena zoom ataupun kena tengok kat depan lah kalau dekat. Kalau tak, kita zoom lah. Jadi ini benda-benda yang kita boleh buat untuk supaya benda yang kita tak berapa gemar tu kita boleh ni lah. Tapi kita kena plan lah. Kita plan lah. Dan kita kena tahulah benda tu perlu. Sebab tu you must understand your business inside and out. Selagi you tak faham, jadikan diri you faham. Jadikan diri kita faham mengenai perniagaan kita. Okay. Dan bukan selagi tak faham jangan buat Ingat, Mami masa mula-mula Mami start dulu, saya pun tak faham bisnes saya. Tapi saya tahu saya tak faham dan saya pastikan saya ada sebanyak-banyaknya peluang untuk belajar dan diajar. Dan sampai sekarang pun, walaupun sistem SCG Millionaire Academy ni cukup lengkap, semuanya ada dan dah di coach, tapi Mami still lagi pergi masuk kelas sana, masuk kelas sini, apa semua, supaya lebih mantap. Lebih mantap sebab apa? Sebab saya diamanahkan mengajar orang. Mengajar orang yang membawa harapan dia untuk jadi peniaga. Okey, bukan calang-calang ni. Bawa harapan, bawa impian. Okey. Jadi kalau sekiranya anda berniaga, perniagaan anda itu mestilah sesuai dengan diri anda. Jadi untuk Mami, bagi Mami lah,
untuk multi level, untuk kejayaan multi level, pertamanya dia kena seorang yang suka memberi dan suka berkongsi. Dia suka sharing. Suka sharing pasal pengalaman, suka sharing, suka nak tolong orang apa semua, tu suka memberi, suka berkongsi, suka nak belajar dan mengajar. Okey, ni bukan MLM aja, ni semua bisnes. You kena suka belajar dan you kena suka mengajar. Kalau you tak ada downline, you ada team. Okey, selagi buat seorang-seorang kan, you tak boleh berkembang besar. You kena boleh turunkan pengetahuan, boleh duplikasi kepada staff, kepada affiliate, kepadalah apa-apa pun, untuk membesarkan perniagaan you. Jadi ini ciri-ciri yang kita kena ada. Kita kena nak belajar dan kita kena nak mengajar. Dan sabar. Oh, saya lupa. Sabar. Ni satu perkataan ni, cekal tabah. Okey, sabar, cekal dan tabah. Cekal maknanya degih lah, orang Terengganu kata. Cekal maknanya tidak mudah berundur. Tak semestinya tak takut. Takut tapi terus buat. Itu cekal. Dan tabah, menghadapi dugaan. Menghadapi apa-apa pun, tetap juga teguh. Tu Mami cakap pasal jiwa teguh apa semua tu sebelum ni. Kita nak meneguhkan jiwa kita ni. Untuk berniaga mesti kena jiwa teguh. Ingat senang-senang je nak dapat income banyak. Okey. Jadi ini bagi Mami adalah ciri-ciri asas bila kita nak berniaga. Bukan untuk multi level saja, untuk apa-apa pun, sebab you berniaga, you nak buat transaksi. Dan dalam transaksi tu kita memberi. Kita menerima, tapi kita nak memberi. Kalau kita terlampau tak nak, perkataan kasarnya ialah kedekut lah. Customer kita akan nampak. Dia orang tak buta mata dan buta hati, customer ni, dia akan rasa. Boleh nampak daripada cara kita berniaga. Kita tak boleh selindung benda tu. Jadi kena suka memberi dan suka berkongsi. Kita sebagai peniaga, okey, sabar tu penting. Cekal, tabah. Okey. Jadi jam sekarang pukul berapa? Mami rasa macam ke internal clock saya kata, dah 10 minit lepas. Okey, sepatutnya paling lewat pun sampai 6.30 kan. Jadi lepas ni kalau Mami buat petang pun, Mami akan buat daripada 5.30 sampai 6.30. Sebab lepas tu kita dah nak maghrib. Okey. Dan jadi dengan ini saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda. Kalau siapa yang okey. Nanti Mami kena tukar lah. Kotak ni pendek sangat. Lawas. Okey. Jadi bila cakap pasal berniaga, 1 jam 24 minit, lamanya aku cakap. Suka cakap, terlampau suka bercakap. Okey. Jadi sekiranya ada apa-apa kemusykilan, dah tentunya boleh tanya pada bila-bila masa pun, just WhatsApp me. Try not to call me sebab mungkin masa tu tak convenient. Tapi WhatsApp lah. Dan kita boleh set masa dan sebagainya. Kalau perlu. Dan tak semestinya, sebab Mami kadang-kadang jumpa dengan kawan-kawan, kita cerita bisnes ada apa. Bertukar-tukar idea. Tak ada masalah. Okey, sebab saya pun ramai orang bagi ilmu free. Jadi saya tak kisah. Lagi bukan saya punya.
saya dengan coach saya itu, hari tu kan ada seorang coach dia cakap, sebab orang cakap lah, oh terima kasih coach, bagi ilmu, terima kasih halalkan ilmu apa semua kan. Lepas tu dia macam dia macam gitu sikit kan. Lepas tu dia cakap, dia kata saya, dia kata dia rasa segan bila orang cakap halalkan ilmu yang coach beri kan. Kata sebab bukan ilmu saya, ilmu Allah semuanya. Kita pun bukan kita originate ilmu ni. Jadi saya sentiasa ingat, dan sebenarnya itu salah satu inspirasi. Sama dengan memang tiap-tiap minggu pun ada kelas selalu yang cakap pasal beri. Dan ini saya beri sesuatu yang tak luak-luak. Lagi saya beri ke tak beri ke, dia tak kurang daripada saya. Jadi kita berkongsi ilmu ni adalah sesuatu yang sangat menguntungkan untuk semua pihak. Ya. Okey. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Sekiranya salah dan silap itu adalah kekurangan saya. Dan yang baik-baik itu semua daripada Allah juga. Okey. Jadi semangat. Dan semoga anda menjumpai perniagaan anda yang sesuai untuk diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.